saya Audrey Ureliban, nomor matriks BA20110384. Saya akan menceritakan sejarah kontroversi Malaysia dan Indonesia. So, enjoy! Malaysia ditubuhkan secara rasmi pada 16 September 1963. Sebenarnya rancangan asal penubuhan Malaysia adalah gabungan antara Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Tetapi Brunei menolak untuk menyertai dan Singapura pula disingkirkan pada tahun 1965. Tunku Abdul Rahman mula-mula mengemukakan cadangan penubuhan Malaysia pada 17 Mei 1961 di ADP Hotel Singapura. Terdapat pelbagai reaksi dari negara jiran, ada yang menyokong dan ada yang membantah. Soekarno selaku Presiden Indonesia adalah orang yang paling lantang menentang perubahan ini. Bagi Soekarno, penubuhan Malaysia adalah agenda imperialisme, yaitu peluasan kuasa barat, dan neokolonialisme, yaitu kawalan politik secara langsung. Selain itu, Filipina juga tidak menerima penubuhan Malaysia, sebab Filipina juga ingin menuntut Sabah yang ada kaitan sejarah dengan Kesultanan Sulu. Akhirnya, Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia tersebut, yaitu Ganyang Malaysia. Sebenarnya cita-cita Presiden Soekarno adalah menubuhkan Indonesia Raya, yaitu gabungan Indonesia, Tanah Melayu dan Brunei. Jadi apabila Tunku Abdul Rahman membuat cadangan penubuhan Malaysia, tindakan Tunku ini telah membantu rancangan Soekarno. Oleh itu, pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Indonesia, Dr. Subandrio, mengisytiharkan konfrontasi ke atas Malaysia. Soekarno yang terkenal dengan kehebatan pidatonya pula menyeru rakyat Indonesia untuk Ganyang Malaysia pada 27 Julai 1963. Pegangan dan cara kepimpinan dua tokoh ini sangat berbeza. Soekarno lebih pada ideologi nasional sosialis yang mirip komunis, tetapi Tunku pula lebih pro-barat, demokrasi dan anti-komunis. Walaupun Soekarno menafikan yang Indonesia sama seperti komunisme, tapi beliau tidak dapat menafikan yang beliau menggunakan 3 elemen utama dalam pemerintahannya, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yaitu Nasako. Selepas Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia, pencerobohan dan serangan ke Tanah Melayu mulai dilakukan. Keadaan ini mulai parah apabila Tunku tetap mengisytiharkan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 walaupun Soekarno memulaukan keputusan Suruhanjaya Kobol. Penubuhan Malaysia sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos 1963, tetapi ditangguhkan ke 16 September disebabkan laporan setiausaha PBB yang lewat. Apabila Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap PBB, Indonesia mengambil keputusan keluar dari PBB pada 1965 sebagai tanda protes. Perang mulut antara Tunku dan Soekarno juga sudah berubah ke konfrontasi bersenjata. Walaupun begitu, konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia adalah perang yang tidak diisytiharkan. Pada 16 September 1963, Tunku dengan yakin mengisytiharkan penubuhan Malaysia di Stadium Merdeka di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat. Pada hari yang sama, Indonesia dan Filipina memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kedutaan Malaysia di Jakarta dan Medan pun dibakar dalam satu proses. Rundingan antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1963 hingga tahun 1994 berlaku sebanyak 4 kali, yaitu rundingan di Tokyo, sidang kemuncak di Manila, persidangan di Bangkok dan persidangan di Tokyo. Ketika di Tokyo pada tahun 1963, rundingan antara Tunku dan Soekarno gagal. Ketika konfrontasi, kerajaan telah membuat pelbagai tindakan untuk menghalang sebarang usaha yang menyokong Indonesia dan Soekarno. Jadi sesiapa yang disyaki mempunyai kaitan dengan gerakan konfrontasi dan menyokong gagasan Melayu Raya akan ditahan di bawah ISA. Antara yang ditangkap termasuklah pemimpin Front Sosialis seperti Ahmad Bois Tamam dan Ishak Haji Muhammad, dan yang dipertua PAS, Dr. Burhanuddin Al-Helmi pun ditahan karena dituduh menyokong Soekarno. Walaupun Indonesia sudah mengisytiharkan konfrontasi dan Ganyang Malaysia, tetapi masih ada rakyat Indonesia yang tidak menyokong, terutamanya dari mereka yang anti-komunis dan anti-Soekarno. Mereka ini berlindung di Malaysia ketika konfrontasi. Pada 30 September 1963, Parti Komunis Indonesia (PKI) cuba buat rampasan kuasa di Indonesia dengan menculik dan membunuh beberapa orang jeneral tentera di Indonesia. Peristiwa ini juga dikenali sebagai Gestapo Gerakan September 30 atau G30S
6 jenderal tentara Indonesia maut dalam peristiwa tersebut. Jenderal Soeharto terselamat dalam peristiwa itu dan mengambil alih kuasa eksekutif Soekarno pada 11 Mac 1966. Soekarno pula diluncurkan jawatan pada 12 Mac 1967 dan dikenakan tahanan rumah sehingga beliau meninggal dunia pada 1970 ketika berusia 69 tahun. Akhirnya pada 28 Mei 1966, rundingan dilakukan di Bangkok antara Timbalan Perdana Menteri Tunku Abdul Razak dan Menteri Luar Indonesia Adam Malik. Hubungan Malaysia-Indonesia berangsur baik menjelang tahun 1967 dan konfrontasi pun tamat. Sepanjang konfrontasi ini, yaitu pada tahun 1962 hingga tahun 1966, seramai 114 askar pasukan Commonwealth, 36 orang awam Sarawak, dan lebih daripada 590 orang askar Indonesia terbunuh. Kini pada setiap 16 September, kita akan sambut Hari Malaysia di seluruh negara. Oleh itu, saya mengucapkan Selamat Hari Malaysia.